program e-belajar biologi tingkatan 4 untuk bab 5 metabolisme dan enzim. Okay, saya Cikgu Aidana Masra binti Ahmad, mengajar di SMK Bukit Katil, Melaka. So, untuk kali ini, saya akan fokus kepada standard kandungan 5 enzim, standard pembelajaran 5.2.8 menghubungkan mekanisme tenaga enzim dengan perubahan faktor yang berikut, iaitu suhu, pH, kepekatan substrat dan juga kepekatan enzim. So, mari kita tengok. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas enzim? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah kepekatan substrat, dan yang keempat adalah kepekatan enzim. Macam mana 4 faktor ini mempengaruhi kadar tindak balas enzim? So, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Untuk faktor yang pertama, iaitu suhu. Kita kenali dulu bentuk graf untuk faktor suhu. Yang kita dapati, graf ini dia menaik dan selepas suhu optimum, dia menurun sehinggalah mencapai 90 darjah Celsius. Kadar tindak balas adalah sifar. So, penerangan ini saya akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian 1 daripada suhu sifar sehinggalah suhu optimum, iaitu 37 darjah Celsius. Bahagian 2 adalah pada suhu optimum dan bahagian 3 adalah selepas suhu optimum sehingga suhu 60 darjah Celsius. So, kita tengok dulu pada bahagian 1. Pada bahagian 1, kita dapati graf meningkat daripada sifar ke 37 darjah Celsius. So, apakah yang berlaku? Okay. Setiap peningkatan 10 darjah Celsius, didapati kadar tindak balas enzim meningkat sebanyak 2 kali ganda. Sehinggalah pada suhu optimum. Kenapa ini berlaku? Ini kerana setiap apabila suhu meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan juga turut meningkat. Okay, untuk pada bahagian 2, kita dapati suhu optimum ini adalah pada kadar paling maksimum. Kadar tindak balas berlaku pada kadar paling maksimum. Apa maksud maksimum di sini? Maksimum di sini bermaksud kadar tindak balas enzim berlaku pada kadar yang paling tinggi, paling banyak. So, suhu tersebut kita kenali sebagai suhu optimum. Berapakah suhu optimum tersebut? 37 darjah Celsius. Ini adalah suhu normal badan manusia. Okay, dan selepas suhu optimum tersebut, didapati graf kadar tindak balas enzim menurun dan akhirnya mencecah sifar pada suhu 60 darjah Celsius. Okay, selepas suhu optimum, peningkatan suhu yang berikutnya menyebabkan kadar aktiviti enzim menurun dan akhirnya terhenti pada suhu 60 darjah Celsius. Apakah yang telah berlaku? Enzim telah ternyah asli. Apa maksud ternyah asli kat sini? Pada enzim, kita ada tapak aktif kan? Ternyah asli ini adalah tapak aktif tadi telah terurai dan berubah bentuk menyebabkan substrat sudah tidak mengenali enzim tersebut. Ini menyebabkan kadar tindak balas enzim ataupun kadar aktiviti enzim akan terus menurun dan akhirnya sifar. Okay, kita tengok faktor yang kedua, iaitu pH. Kita tengok graf dulu. So, berbeza dengan suhu, kita tengok pH dia mempunyai 3 graf yang berbeza. Kenapa? Sebab pH ada 3 kan? Ada medium berasid, neutral dan beralkali. Okay. So, kita tengok dulu yang pertama.
Fokus dulu kepada graf berwarna merah ini, iaitu pada pH neutral. Okay. Kebanyakan enzim berfungsi paling cekap dalam julat pH neutral, iaitu 6 ke 8. Okay. Contoh dekat sini adalah enzim amylase LEO, yang berada dalam sel haiwan. Kebanyakan sel haiwan pH ni lah. So kita dapati pada pH 6 sehinggalah pH 7 kadar tindak balas enzim meningkat. Pada pH 6.8 secara spesifiknya, kadar tindak balas enzim adalah pada kadar yang paling maksimum. Dan kita dapati pH optimum itu adalah pH 6.8. Dan selepas pH optimum tersebut, kadar tindak balas enzim ataupun kadar aktiviti enzim menurun. Sehinggalah pada pH 8, didapati kadar tindak balas enzim adalah sifar. Kenapa ini berlaku? Ini kerana enzim menjadi tidak aktif. Okey, lepas ni saya akan terangkan apa maksud enzim tidak aktif di sini. Okay, kita tengok pula graf yang kedua, iaitu pada medium yang berasid. Kita medium berasid ni dalam perut. So contoh kita gunakan enzim pepsin. So pada pH sifar sehingga 2, kita dapati kadar tidak balas enzim meningkat. Dan pada pH 2, berdasarkan graf ni, ini adalah pH optimum di mana kadar tidak balas enzim pepsin adalah paling maksimum. Dan akhirnya menurun sehinggalah mencapai pH 3.5, kita dapati kadar tindak balas enzim adalah sifar. Kenapa? Kerana enzim menjadi tidak aktif. Okay. Dan kita tengok graf yang terakhir, iaitu pada medium yang beralkali. Contoh yang diberi dekat sini adalah tripsin. Pada pH 6, sehinggalah peningkatan pH 8.5, didapati kadar tindak balas enzim tripsin meningkat. Dan maksimum pada pH 8.5. So pH 8.5 ni adalah pH yang optimum untuk tindak balas enzim tripsin. Okay, selepas pH 8.5, didapati tindak balas enzim tripsin menurun sehinggalah pada pH 10, kadar tindak balas enzim tripsin adalah sifar. Kenapa? Kerana enzim menjadi tidak aktif. So, apa yang telah berlaku sebenarnya? Perubahan pH tadi telah menyebabkan berlaku perubahan cas pada tapak aktif dan permukaan substrat. Okay? Ini menyebabkan enzim tidak aktif dan kadar tindak balas enzim menurun dan akhirnya tidak berlaku. Manakala perubahan pH yang ekstrim, maksudnya kalau sepatutnya tripsin ni dia sesuai untuk medium beralkali. Katakan kita letakkan tripsin ni pada medium yang berasid. Apa yang berlaku? Adakah tripsin ni boleh bertindak balas dalam medium berasid? Tidak. Malah dia akan menyebabkan enzim tripsin ini ternyah asli. Okay? So, untuk enzim yang telah ternyah asli, enzim tersebut tidak boleh diguna semula. Okay, berbeza dengan enzim yang tidak aktif, di mana enzim menjadi tidak aktif apabila berlaku perubahan pH yang sedikit. Seperti daripada 8.5 kita dalam pH 10. Okay. Pada pH 10, enzim menjadi tidak aktif. So, apa jadi kalau kita letak semula enzim tersebut pada pH 8.5? Adakah enzim tripsin tersebut masih boleh digunakan? Jawapannya ya, masih boleh digunakan. Okay. Berbeza pula sekiranya enzim tripsin tadi kita letak dia pada medium berasid. Okay. Dan kita nak gunakan semula dan letak dia pada pH 8.5. Adakah dia masih boleh digunakan? Tak boleh.
Kerana perubahan pH yang terlalu ekstrim dia akan menyebabkan enzim tadi ternyah asli. Maka enzim yang telah ternyah asli tidak boleh diguna semula kerana tapak aktif dia telah terurai dan berubah bentuk. Okey, kita tengok pula faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah kepekatan substrat. So, kita perhatikan bentuk graf. So, ini bentuk graf untuk kesan kepekatan substrat. Okey, untuk kesan kepekatan substrat, saya bahagikan graf ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian satu, di mana kadar tidak balas enzim meningkat, dan pada bahagian dua adalah di mana kadar tidak balas menjadi malar. Okey, kita tengok untuk bahagian satu. Okay, apabila kepekatan substrat bertambah, kadar tindak balas enzim turut bertambah sehingga mencapai tahap maksimum. So, ini adalah tahap maksimum. Selepas mencapai tahap maksimum, kadar tidak balas menjadi malar. Malar maksudnya kadar dia tidak berubah, tetapi tindak balas masih berlaku. Okay, kenapa ini berlaku? Kerana kepekatan enzim telah menjadi faktor penghad. Pada enzim terdapat tapak aktif. Tapak aktif tadi telah terpu dengan substrat. So, macam mana kita nak tingkatkan kadar tindak balas enzim? Dengan menambah faktor penghad. So, faktor penghad dekat sini adalah kepekatan enzim. So, sekiranya kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas enzim, kita tambahkan lagi kepekatan enzim. So, apabila kepekatan enzim bertambah, maksudnya tapak aktif enzim juga bertambah. Maka lebih banyak substrat yang boleh bergabung dengan tapak aktif tadi dan akan meningkatkan kadar tindak balas enzim. Okey, tengok penerangan yang seterusnya, iaitu kesan kepekatan enzim. Kesan kepekatan enzim, graf dia berbeza daripada kepekatan substrat. So, kita bahagian kepada tiga bahagian, iaitu 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Kita lihat pada penerangan. Pada bahagian 1 ni, apabila kepekatan enzim bertambah, kadar tindak balas enzim juga bertambah. Kenapa? Kerana tapak aktif yang tersedia banyak. Tetapi sampai pada satu tahap, apabila sampai tahap maksimum, dia akan terhenti. Macam mana kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas? So, macam ni. Sekiranya kita tingkatkan lagi kepekatan enzim, jumlah produk yang terhasil juga digandakan dengan syarat bekalan substrat juga ditambah. Jadi kat sini, kenapa dia sampai sini saja? Kerana ada faktor penghad iaitu kepekatan substrat. So macam mana kalau kita nak tingkatkan lagi? Kita tingkatkan kadar tindak balas enzim dengan penambahan kepekatan substrat. Okay. Di mana kalau kita tak tambah, kita akan menghasilkan graf yang nombor 2 ni. Ini garisan putus nombor 2 ni. Tetapi dia akan menjadi malar. Kerana pada graf ini, kepekatan substrat pula yang menjadi faktor penghad. Okey, so ini adalah contoh soalan SPM. Ini contoh soalan SPM 2016. Di antara lengkung A, B, C dan D yang manakah mewakili aktiviti pepsin. So, kita tahu pepsin berada dalam perut. So, perut kita berasid. So, apakah jawapan yang sesuai? Jawapan dia adalah A. Okey, dan soalan yang terakhir. Contoh ini adalah soalan SPM 2017. Okay. Raja menunjukkan kesan kepekatan substrat ke atas kadar tindak balas antara berikut kesimpulan manakah yang dapat dideduksikan daripada graf.
Okey, ini adalah graf kepekatan substrat. So, tengok kat sini, kepekatan substrat sentiasa bertambah. Tetapi sampai satu tahap, dia menjadi malar. Itu kesimpulan dia. Okay, kepekatan enzim adalah faktor penghad pada arah Z. Betul. Okay, satu betul. So, cara untuk memilih jawapan objektif bila soalan pelbagai pilihan ni, okay, nombor satu kita dah confirm betul dekat sini. So, kita terus tengok pada pilihan jawapan A, B, C, D yang mana ada nombor satu. So, pilihan jawapan kita adalah sama ada A atau B. Okay, itu cara paling mudah untuk kita potong terus jawapan yang tidak berkenaan. So, sekarang ni untuk A dengan B, pilihan dia 1, 2 atau 1, 3. So, maksudnya nombor 4 ni kita boleh abaikan. So, kita nombor 2. Okay, apabila kepekatan substrat bertambah dari X ke Y, lebih banyak molekul substrat mengikat kepada tapak aktif enzim. Okay, dan nombor 3, pada kepekatan Y, tiada tindak balas yang berlaku kerana semua tapak aktif enzim telah tepung sepenuhnya. Ya ke tiada tindak balas? Salah, tindak balas masih berlaku, cuma pada kadar yang sama. Jawapan dia adalah A, 1 dan 2 sahaja. Okey, itu sahaja untuk sharing session untuk subtopik standard pembelajaran 5.2.8. So, kita berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Kiranya anda rasakan ini manfaat, sila like, share dan subscribe. Terima kasih.